Malhamah, yakni berlakunya beberapa peperangan hinggalah berlakunya Malhamatul Kubra, iaitu peperangan besar antara kaum muslimin dan bangsa Rom. Peperangan ini berlaku dalam siri rentetan peristiwa besar, yang mana peristiwa besar itu bermula dengan Umranu Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis, dengan erti kata kekalahan Yahudi dan kemenangan kaum muslimin di bumi Syam. Lalu terbentuklah sebuah kerajaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering Nabi memberikan hint atau petunjuknya melalui pujian Nabi ke atas bumi Syam di akhir zaman, yang mana ia akan menjadi wilayah kerajaan bagi umat Islam, dan ia dipimpin oleh seorang lelaki dari keturunan Nabi yang mendapat petunjuk. Selepas peristiwa kemakmuran bumi Syam ini berlaku, dengan kerosakan demi kerosakan anasir-anasir buruk yang dibawa oleh pemerintah yang sedang menguasai Madinah pada waktu itu, berlakulah peristiwa Kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Daud yang telah kita syarahkan rentetan peristiwa ini. Dia bukan telahan, bukan susunan puzzle yang kita bentuk melalui himpunan hadis akhir zaman, tetapi dia ada satu hadis yang khusus menceritakan rentetan peristiwa ini, dan ia disokong oleh sejumlah hadis-hadis yang berkaitan. Kehancuran kota Madinah yang membawa kepada kemusnahan besar di kota itu, sehingga kota tersebut ditinggalkan kosong tanpa penghuninya untuk suatu tempoh. Dan ini berlaku ketika kemuncak kekuasaan Dajjal di tanah Arab. Dan pada waktu itu dalam sebuah hadis, Nabi seakan mengisyaratkan ia Dajjal duduk ataupun menginap, tinggal di suatu tempat di kota Madinah yang bernama Sabhatul Jaraf, ya. Ini kebetulan lah. Sebenarnya tak ada yang kebetulan. Cuma kalau tuan-tuan tengok sebuah istana yang tersergam indah di kota Madinah itu, arah kilang Quran itu yang dipanggil Kingdom Palace, itu duduknya di atas sebuah bukit bernama Jabal Taibah, Bukit Taibah. Bukit Taibah tu dia punya location dia adalah di kawasan Sabhatul Jaraf, yang Nabi sebut dalam hadis sebagai yang akan menjadi tempat penginapan atau tempat tinggal Dajjal di kota Madinah. Nabi menyifatkan hari itu sebagai Yaumul Khalas, hari penghabisan, yakni bagi kota Madinah. Baik. Jadi kota Madinah pada waktu itu akan berakhir dengan sebuah gempa yang besar, kosong bumi Madinah daripada penduduknya, tapi dia akan makmur balik kota Madinah ni. Tapi nantilah, lambatlah, ketika semua rentetan fitnah akhir zaman ini tamat, maka Nabi ada menyatakan al-imanu la ya'rizu ilal Madinah kama ya'rizul hayyatu ila juhriha. Iman, yakni orang beriman akan kembali semula ke kota Madinah seperti ular yang kembali ke sarangnya, ya. Dan saya menjangkakan hal itu berlaku selepas ataupun di era Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Selepas kehancuran kota Madinah, itulah yang kita bahaskan khurujul malhamah, bermulalah peperangan yang akan dilalui oleh kerajaan umat Islam pada waktu itu. Kerajaan apa? Kerajaan di bumi Syam, tuan-tuan, ya. Sekarang ni kita tengok banyak wilayah ni berperang, ya. Di Syam berperang, Palestin masuk hari yang ke, tak ingat dah, tapi dah lebih 90 hari, dah lebih 3 bulan masih berlarutan. Tanda-tanda kemenangan pada pihak mana masih belum nyata hingga hari ini. Yaman mula berperang, ya. Tapi Yaman ni yang kena bantai dengan US dan UK ni,
Dia bukan Syiah yang kena Sunni juga. Ini kita kena faham, ya, benda ni. Sukar untuk kita buat apa-apa ramalan pun pada waktu ini. Ya, kita kena ada beberapa benda kita kena fahamlah sudut geopolitik itu. Dulu sama juga Syiah buat kerja yang sama. Houthi itu Syiah. Saya ulang banyak kali dah. Houthi itu adalah kelompok Syiah. Dan jangan ada yang berhujah mereka Zaidiyah dan sebagainya. Ya. Ya, kalau Zaidiyah itu memang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tapi Syiah di Yaman ni sejak daripada tahun 1992 secara rasminya aliran mereka berubah sedikit demi sedikit menjadi Imamiyah. Main aliran Syiah yang ada di dunia pada hari ini Imamiyah, mengatasi yang lain. Kenapa Imamiyah? Kerana Imamiyah ada kerajaan. Republik Iran itu Imamiyah. Ayatullah dia itu semua Imamiyah. Jadi dia resam dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok penduduk muka bumi paling ramai Ahlu Sunnah mazhab apa? Hanafi, bukan Syafi'i. Syafi'i pun ramai sebab Indonesia ada 200 juta penduduk tu saja. Tapi Hanafi paling ramai. Sebab apa Hanafi paling ramai? Sebab dia secara rasminya menjadi mazhab kepada berapa khilafah Islam. Sebab tu dia tersebar paling luas. Maka sebab itu kita tengok sekarang ni, kalau kata Syiah, kebanyakannya baik Hizbullah ke baik Houthi ke, mereka ni adalah aliran Imamiyah yang serupa dengan aliran Syiah di Iran itu. Baik. Kemudian mungkin juga akan berlaku pertempuran di bahagian Iraq ataupun Iran itu sendiri dengan situasi semasa. Tapi tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, hendaklah kamu bersama dengan tentera di Syam. Nabi sebut. Bukan Nabi suruh kita perang, tak. Maksud kecenderungan kita memilih bersama siapa. Nabi ada sebut, hendaklah kamu bersama dengan pihak di Syam, tentera yang berada di Syam. Nanti itu akan kita bahaskan nanti lambat lagi lah, tuan-tuan. Baik. Walaupun keadaan sekarang ini sedang berlaku. Okey. Kemudian selepas kehancuran Madinah, kerajaan Islam di bumi Syam itu akan melalui beberapa peperangan dalam keadaan mereka berdamai dengan Rom. Itu yang kita baca tu. Ya. 2 kuliah sebelum ni saya bahas siapa bangsa Rom. Kuliah yang latest terakhir yang lepas saya bahaskan satu hadis tentang peperangan Islam dan Rom. Dalam keadaan sebelum itu kita berdamai. Peluasan kerajaan Islam di bumi Syam itu berlaku dalam keadaan mereka berdamai dengan Rom. Ada 2 perang yang dilalui. Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab akan diambil alih kekuasaannya oleh kerajaan di Syam. Ya, kerana pemerintah sedia ada pada hari ini akan kehilangan semenanjung tanah Arab. Itu faktanya. Dan pemerintah sekarang dia bukan keturunan Nabi pun. Ya, sebab apa? Sebab ada satu janji daripada Nabi, la taqumus saah hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab dikuasai oleh lelaki dari keturunanku. Dan tak ada istilah bangsa Arab tanpa melibatkan semenanjung tanah Arab, kawasan yang adanya Mekah, Madinah itu. Ya, baik. Sebab itulah kerajaan keturunan Nabi atau keluarga Nabi itu terbentuk di bumi Syam, ada pun pada hari ini. Dan dia akan menjadi satu empire umat Islam besar di bumi Syam. Mereka akan menguasai bangsa Arab. Kemudian mereka akan memerangi Farsi, Iran dan Iraq. Mereka diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kekuasaan kerajaan umat Islam di bumi Syam itu nanti akan semakin luas. Dalam keadaan semua peperangan itu wujudnya perdamaian dan kerjasama dengan bangsa Rom. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, summa taghzuna antum wahum aduwan. Maksud dia, satu salihukumur Rum sulhan aminan. Rom akan berdamai dengan kamu, kata Nabi, dengan suatu perdamaian yang amat baik. Summa taghzuna antum wahum aduwan. Kemudian kamu akan melalui peperangan dalam keadaan mereka iaitu Rom tetap musuh kamu sebenarnya, kata Nabi. Ya, berdamai tapi hakikatnya mereka adalah musuh. Ya. Apa yang berlaku, hadirin mati Allah sekalian? Kamu akan berperang
wa taghnamun, kamu akan memperoleh harta rampasan perang yang banyak, wa taslamun, dan kamu akan memperoleh kemenangan sepanjang kebersamaan dengan Rom itu. Tapi akhirnya mereka mengisytiharkan kemenangan itu adalah kemenangan mereka. Itu kepunca dia. Kemudian lalu berlakulah pengkhianatan Rom dan tercetuslah Malhamah Kubra, perang besar antara Islam dan Rom. Itu perang paling besar yang akan dilalui oleh umat Islam di akhir zaman ini. Setara mana besar, Rom berjaya datang dengan 80 ala samanina rayah, 80 bendera, mungkin negara, wallahu alam, mereka kumpulkan untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Tempat peperangan berlaku di Dabik atau A'maq, dua bandar dalam wilayah Aleppo di utara Syria yang bersempadan dengan selatan Turki. Tempatnya itu juga Nabi sebut dalam hadis. Bagaimana keadaannya? Ya, hadirin sekalian, kaum muslimin beroleh kemenangan. Dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yanzila Rum bil a'maq au bidabiq. Takkan berlaku kiamat sehingga bangsa Rom turun untuk berperang dengan kamu di dua tempat, A'maq ataupun Dabiq. Ini saya sebut tadi tempat dia. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah min khiyari ahli al-ardi yawma izin. Maka keluarlah satu angkatan tentera daripada sebuah bandar yang mana mereka merupakan penduduk bumi yang menjadi pilihan pada waktu itu, yakni satu angkatan tentera dari sebuah bandar kaum muslimin keluar untuk berhadapan dengan Rom di Dabik dan A'maq di Syria itu. Fa idza tasaffu qalatir Rum, apabila kamu siap sedia untuk berhadapan dengan Rom, qalatir Rum, berkata Rom, khallu bainana wa bainal ladzi sabbau minna nuqatilhum. Rom kata, jangan kacau, ini urusan ataupun biarkan kami memerangi orang-orang kami yang memisahkan diri atau wilayahnya daripada kami. Pada waktu pengkhianatan Rom ni tuan-tuan, ya, ada umat Islam dari kalangan bangsa Rom dan wilayah Islam dari Empire Rom yang mengambil keputusan berpisah dengan kerajaan Rom dan bersama dengan kaum muslimin. Tuan-tuan, Rom ni mana? Bahas dah kan? Kita dah bahas kan? Dalam Russian state tu, kalau tuan-tuan tengok hari ni, ya, ada tak wilayah kaum muslimin? Ada, memang ada. Dan ada bangsa Rom daripada orang-orang yang bertutur dengan bahasa Slavik itu sendiri yang memang muslim. Dan ada dua wilayah Islam autonomi, Chechen dan juga Dagestan. Chechen tu Chechnya lah, Ramzan Kadyrov tu, dan juga Dagestan. Dagestan tu yang Khabib UFC tu, itu orang Dagestan. Dan dia ada lagi komuniti-komuniti muslim lain seperti dalam wilayah Tatarstan dan wilayah-wilayah yang ada dalam Rusia itu. Tapi Nabi sebut ada wilayah ini ketika Rom khianat, ada berlaku konflik dengan kerajaan Islam. So sebut je kerajaan Islam, waktu tanda besar kiamat ni, peristiwa-peristiwa ni, kerajaan Islam adalah pusatnya, senternya bumi Syam, Baitul Maqdis. Waktu konflik ni berlaku, umat Islam dari Rom ni pisahkan diri daripada mereka. So dia bersama dengan kerajaan kaum muslimin. Kelompok itu yang nak diperangi oleh orang Rom, kelompok orang mereka sendiri itu yang dia orang kata tu. Sebab tu mereka kata, khallu bainana wa bainal ladzi sabbau minna, biarkan kami memerangi orang-orang kami yang telah memisahkan wilayah atau diri daripada kami. Nuqatilhum, biar kami perangi mereka. Baik, jawab kaum muslimin, fayaqulul muslimun, yang pada waktu itu diwakili oleh pemerintahnya atau khalifahnya Al-Mahdi lah, ya.
wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Apa jawabnya? Demi Allah, kami tidak akan biarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Bila word saudara kami itu jelas Muslim. Tak, kami tak akan biarkan. Apa jadi? Fayuqatilunahum, hadirin sekalian, ya. Maka berlaku peperangan. Orang-orang Rom mula memerangi kaum muslimin daripada bangsa mereka yang telah memisahkan diri dan wilayah daripada kerajaan mereka. Apa jadi tentera atau pasukan kaum muslimin yang berhadapan dengan Rom pada waktu itu? Fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abadan. Kedahsyatan peperangan pada waktu itu menyebabkan 1/3 tentera kaum muslimin lari dan Allah tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Ya, baik. Okey. Semua perang ni berlaku ni Yahudi mana Yahudi? Ni kalau tuan-tuan tengok, perang ni berlaku selepas kehancuran Madinah. Kehancuran Madinah berlaku selepas kemakmuran Baitul Maqdis. Makna Yahudi dah kalah dah. Yahudi masa ni duk diam, berada dalam perjanjian damai sebagai pihak yang kalah di bumi Syam. Ada lagi, tapi duk diam lah. Okey, baik. 1/3 tentera kaum muslimin lari. Allah tak terima taubat mereka selama-lamanya. Wa yuqtalu thuluthahum, 1/3 yang lainnya terbunuh. Wahum afdalus syuhada' inda Allah, mereka menjadi golongan syuhada yang paling utama di sisi Allah. Wa yaftatihu thuluth, 1/3 Allah berikan kemenangan. La yuftanuna abadan, mereka tidak akan terfitnah selama-lamanya. Kenapa tuan-tuan ada word terfitnah ni? Sebahagian jihad kaum muslimin, ya, latar jihad itu adanya fitnah. Betul tuan-tuan. Contoh di Syria sendiri. Syria dah tak banyak berlaku pertempuran sejak beberapa tahun yang lalu, tapi ada juga berlaku di beberapa tempat. Asal kepada rakyat Syria ni bangkit nak gulingkan Bashar je masa Arab Spring dulu. Masa tu mereka ingat bahawa Bashar boleh digulingkan seperti Hosni Mubarak digulingkan dalam tempoh 18 hari di Medan Tahrir di Mesir. Waktu tu saya ada. Beza tuan-tuan, sebab apa begitu mudah Hosni Mubarak jatuh? Tentera bersama rakyat waktu tu. Sebab tentera dah tak tahan pun dengan Hosni Mubarak. Tentera nak buat kerajaan baru. Ya, sebab tu tentera bersama rakyat, dan tentera tunaikan dulu janji kepada rakyat untuk buat pilihan raya tanpa ada seorang tentera bertanding jawatan presiden. Tu yang Mursi boleh menang tu tuan-tuan. Masa Mursi menang saya ada juga kat sana. Tapi tentera dah plan cantik. Lepas Mursi naik sebagai presiden, dia buat havoc. Bila tengah havoc tu yang berlaku peristiwa Raba'ah tu, yang mana tentera akhirnya ambil alih. Siapa yang ambil alih? Menteri Pertahanan yang di-appoint oleh Mursi sendiri, yang jadi presiden hari ini, General Abdul Fattah Al-Sisi. Mesir adalah negara tentera selama-lamanya. Itu je hukum dia tuan-tuan. Habis cerita. Ya, baik, tak apalah. Nampak pun Al-Sisi hari ini nampak tegas dengan isu Palestin ni. Kita harapkan tak payahlah nak jatuh-jatuh kerajaan yang dah ada, biarlah tuan-tuan. Ya, jadi kita harapkan terbaik je lah. Semoga Allah beri petunjuk kepada dia, terutamanya untuk kerana negara dia tu border dengan Gaza itu. Al-Sisi tegas dia takkan terima 1.5-1.7 juta rakyat Gaza. Dia beritahu dia takkan terima. Kita terima je lah hakikat yang dia takkan terima. Sebab kalau dia terima pun, dia hanya membuka ataupun memberikan kemudahan kepada Israel untuk ambil alih semua Gaza. Betul juga kalau kita fikir kan. Kalau dia buka border 1.7, Gaza tak ramai, ada 2.2 juta je kan. 1.7 tu keluar dan Israel tinggalkan yang duduk tengah bandar Gaza City. Itu memang memudahkan kerja dia orang untuk ambil alih Gaza. Abdul Fattah Al-Sisi memang takkan terima. Okey, tak apalah, itu kita serahkan kepada dia. Pandailah dia buat keputusan nanti, ya. Baik. Jadi hadirin sekalian, jadi orang Syria pada waktu tu dia ingat dia boleh jatuhkan, mereka ingat boleh jatuhkan Bashar Assad macam Hosni Mubarak jatuh dalam masa 18 hari.
Rupanya peristiwa yang nak jatuhkan Bashar dengan mengangkat senjata, tuan-tuan, ya, berlanjutan sampai ke 10 tahun tak tamat cerita dia. Sampailah ke hari ini masih belum kunjung selesai lagi krisis kemanusiaan di Syria, walaupun pertempuran itu taklah berlaku dahsyat seperti tahun-tahun sebelum ini. Baik. Sama juga macam perang Chechen. Dulu tuan-tuan ingat tak? Lepas Soviet jatuh, Soviet tak merdekakan, Rusia tak merdekakan dua wilayah, iaitu dua wilayah Islam, Dagestan dan Chechen. Kenapa Rusia tak bebaskan dua wilayah ni, tuan-tuan? Sebab dua wilayah ini tidak pernah dalam sejarah membina sebuah nation state merdeka seperti bangsa lain, seperti Uzbekistan, Tajikistan yang dulu duduk bawah Soviet. Baik. Tahun 91, ingat tak? Mesti tuan-tuan ingat. Saya waktu tu kecil lagi, sekolah pun belum. Tapi saya selalu dengar dalam berita dunia lah cerita tu. Apa jadi tuan-tuan waktu tu? Tuan-tuan pun tahu waktu tu berlaku perang Chechen. Okey, perang Chechen yang pertama. Chechen menang waktu tu, perang yang pertama. Ya. Kekuatan dia duduk dekat brigade ketua pemerintah dia sekarang ni lah. Masa tu ayah dia, Mufti Ahmad Kadyrov. Perang yang pertama. Perang Chechen yang kedua, Chechen kalah. Apa faktor Chechen kalah? Dua faktor utama. Pertamanya, brigade Kadyrov tarik diri daripada jihad. Sebab Mufti Ahmad Kadyrov waktu itu perasan satu benda, perjuangan kita ni di belakangnya ada Amerika. Kerana apa? Ya, susah nak cerita ni, tuan-tuan. Berat ni. Dia mendapati sebahagian mujahidin yang berperang di Afghanistan ketika berperang lawan Rusia keluar beramai-ramai ketika US attack Afghan. Maknanya dia orang wujud ketika lawan Rusia. Bila US masuk, dia orang keluar. Dia orang pindah ke mana? Dia orang pergi ke Chechen, lawan Rusia di Chechen. Jadi something wrong. Kenapa mujahidin tapi hanya nak lawan Rusia, tak mau lawan Amerika? Ini satu isu. Tuan-tuan boleh nampak benda ni dalam filem Rambo. Tuan-tuan boleh nampak. Ya, walaupun kelakar bunyinya. Rambo kan ada satu scene dia lawan di Afghanistan, betul tak? Masa tu Rambo pakat dengan siapa? Bukan ke dengan Taliban. Ya, Taliban diangkat sebagai wira pejuang tanah air. Kerana apa? Mereka lawan dengan Rusia pada waktu tu, betul? Tapi bila Rusia dah kalah, Amerika masuk attack Afghanistan, Taliban automatik jadi militan, pengganas. Sebab lawan Amerika, Jahannamnya negara. Dia boleh label orang macam tu je, tuan-tuan. Mufti Ahmad Kadyrov perasan ada benda tak kena pada waktu itu. Akhirnya dia keluar. Dia tarik diri daripada jihad tu. Sebab tu lepas tu Mufti Ahmad Kadyrov dibunuh. Dan anak dia tak teruskan, Ramzan Kadyrov yang jadi ketua pemerintah sekarang. Bila kekuatan Kadyrovzi ni tak ada dalam mujahidin Chechen, kekuatannya kurang sebab dia orang pakar gerila. Dan waktu perang Chechen yang kedua, Vladimir Putin adalah pemimpin Rusia pada waktu itu. Lagilah payah. Dan akhirnya Chechen mengambil keputusan untuk berdamai dengan Rusia dan hari ini menjadi salah satu wilayah autonomi, wilayah Islam di selatan Rusia dengan beribu negarakan Grozny itu. Boleh pergi, tuan-tuan. Ya, aman, jangan takut. Kalau nak tengok Islam Chechen better dan Islam kita sebenarnya daripada segi bandar dia tu. Ada kawan saya pernah pergi, betul? Ya. Baik. Tu kisah dia lah. Jadi di balik jihad-jihad ni memang ada, tuan-tuan, yang terfitnah dan sebagainya. Sebab tu Nabi sebut dalam ni, bila Rom dah kalah itu 1/3 tu menang, la yuftanuna abadan, mereka tak akan terfitnah selama-lamanya. Fayaftatihuna Konstantiniyah, kekalahan Rom di tangan kaum muslimin membawa kepada kisah pembukaan Konstantiniyah. Hadis ni belum habis lagi, ada lagi sambungannya. Tapi kekalahan Rom membawa kepada pembukaan Konstantinopel. Apa dia Konstantinopel?
Tuan-tuan yang dah pernah pergi Turki akan membayangkan Konstantinopel adalah Turki. Bukan, tuan-tuan, bukan. Konstantinopel di zaman Nabi, ya Turki. Kenapa? Kena faham macam ni. Konstantinopel adalah merujuk kepada wilayah yang menjadi pusat kerajaan Eastern Roman Empire. Itu sebab dia. Roman, kerajaan Rom. Rom asal, dominasi asal barat. Agamanya bukan Kristian pun pada waktu itu, pagan. Okey? Baik. Selepas zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, atau lebih tepat lagi selepas peristiwa, selepas tidurnya Ashabul Kahfi, famous ni Ashabul Kahfi ni. Tuan-tuan. Ya. Ashabul Kahfi ini paling kuat pendapat dia tidur di zaman Raja Trajan nama dia, yang memerintah dari tahun 98 Masihi hingga 117 Masihi. Waktu tu ajaran Injil telah masuk ke dalam bangsa Rom. Sebab itu pemuda Ashabul Kahfi ini, dia orang ni Rom, bukan Arab. Memang bukan orang Arab, dia orang Rom, orang Rom. Okey. Baik. Tengah-tengah Ashabul Kahfi ini tidur 300 tahun, dominasi Empire Rome bertukar daripada Western Roman kepada Eastern Roman. Orang-orang Rome sebelah timur. Siapa yang bawa kebangkitan Eastern Roman ni? Konstantin the Great nama dia. Raja Konstantin Agung, Konstantin the Great. Dia pengamal Injil, dia Nasrani. Tapi ada kata dia sesat lah, sebab dia Nasrani yang berpegang kepada Trinity. Kristian lah. Jadi sebelum zaman Nabi ni adakah Kristian yang beriman? Kan? Itulah pening kepala kita. Dah Kristian beriman pula. Okey, tak maulah yang tu saya tak mau bahas lah. Itu yang lepas saya dah bahas dah yang tu, tuan-tuan. Aku nak cerita ni rentetan peristiwa ni, boleh waktu-waktu subuh ni cerita berat sikit ni. Okey? Baik. Konstantin the Great ni orang yang memindahkan dominasi kerajaan Rom daripada barat ke timur. Dia sekitar tahun 300 Masihi lebih. Waktu tu Ashabul Kahfi tengah tidur. Baik. Dan dia boleh disifatkan menukar agama rasmi Empire Rom daripada pagan sembah berhala kepada Injil, Nasrani. Cuma dominasi aliran yang dipegang itu adalah Kristian lah waktu tu, Trinity. Tanpa kita menafikan akan ada Maharaja Rom yang selepas itu yang tidak memilih Trinity ataupun tidak cenderung kepada Trinity. Okey, itu ada bahasan dah. Okey, baik. Tuan-tuan. Jadi Konstantin the Great, nama dia Konstantin, nama dia bukan nama tempat, tak, nama dia. Dia telah menjadikan Istanbul sebagai wilayah pusat pentadbiran Eastern Roman. Sebab itu Istanbul akhirnya dipanggil sebagai Konstantin. Tapi selepas daripada itu, dia tak selama-lama Konstantin jadi pusat pentadbiran utama. Ada kadang berpindah ke Syam, di Palestin pun ada. Sebab itu tuan-tuan pergi ke Jordan, ke Palestin, tuan-tuan akan nampak, perempuan akan nampak peninggalan-peninggalan Rom dulu, sebab itu pernah menjadi wilayah pusat pentadbiran Empire Rom. Cuma di zaman Nabi, Maharaja Rom Heraklius nama dia. Di mana pusat kerajaan dia? Ya, Istanbul. Sebab tu zaman Nabi orang kenal Konstantinopel yang membawa kepada maksud tempat pemerintahan, pusat pemerintahan Empire Roman itu orang kenali Istanbul. Jelas. Cuma sekarang ni Konstantinopel masih Istanbul ke? Tak. Istanbul lah tuan-tuan. Istanbul lah jadi wilayah kaum muslimin pada hari ini. Di mana Konstantinopel hari ini? Di wilayah yang berdirinya kerajaan Eastern Roman, Rom Timur, yang berdiri di atas gereja Ortodoks Timur. Belah mana? Belah Eropah Timur. Pusat kerajaan utamanya Moskow. Tuan-tuan, apa beza Roman, Eastern Roman dengan Western Roman ni? Banyak beza dia. Pertamanya bangsa. Okey.
Pertama, bangsa. Kalau Western Roman pada hari ini ataupun Eropah Barat, itu lebih kepada campuran mix dengan suku-suku Anglo dan Viking yang jadi rambut perang tu. Dari segi aliran agama pun lain. Eropah Timur Ortodoks, Eropah Barat Protestan dan Katolik. Eropah Timur sambut Christmas 7 Januari, hari ke-7 kelahiran Isa di sisi mereka. Bagi mereka Isa lahir 1 Januari, hari ke-7 sambut akikah. Sebab tu Rusia, Moskow sambut Christmas 7 Januari. Macam tu. Ya, okey. Baik, sambung balik. Kat mana ni? Okey. Sebab hadis ni, kekalahan Rom berakhir dengan pembukaan Konstantinopel. Mustahil Istanbul, sebab Istanbul dah buka dah. Siapa buka Istanbul? Sultan Muhammad Al-Fatih, salah seorang daripada raja sultan dalam kerajaan Osmaniyah. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih buka Istanbul? Peperangan besar waktu itu dengan Rom. Maharajanya pada waktu itu Raja Konstantin 11 mati di situ. Tak silap saya lah cerita dia. Baik. Sedangkan Nabi menyifatkan pembukaan Konstantinopel di akhir zaman ini tanpa perlu peperangan. Lain, sifat tak sama, tuan-tuan. Okey. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul madinataini tuftahu awalan. Sebab Nabi cerita Rom Timur, Rom Barat ni akan menjadi wilayah kaum muslimin, Eropah Timur, Eropah Barat di akhir zaman. Sampai sahabat tanya, mana yang akan dibuka dulu? Yakni mana yang akan ditakluk dulu oleh kaum muslimin, Eropah Timur ke Eropah Barat? Konstantiniyah Rumiyah? Konstantinopel Eropah Timur atau Rumiyah Eropah Barat? Waktu tu jangan cari Eropah, waktu tu tak ada istilah Eropah. Timur Konstantinopel, Barat dia panggil Rom. Roma atau Itali itu dulu pusat pemerintahan dia. Nabi kata, tidak. Yang akan dibuka bukan, yang akan dibuka terlebih dahulu, ditakluk terlebih dahulu oleh kaum muslimin, bukan Timur, bukan Barat, tetapi Madinatu Herakl, kata Nabi, bandar si Heraklius tu. Nabi kata, tu yang akan dibuka dulu. Heraklius duduk mana waktu tu? Istanbul. Betul, tuan-tuan. Ternyata Istanbul telah dibuka 1453 dalam keadaan wilayah Eropah Timur dan Barat sampai hari ini belum dibuka oleh kaum muslimin, belum ditakluk. Akan ditakluk, ya, bila? Selepas kekalahan Rom di tangan kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang akan pergi buka wilayah Rom itu tak perlu lagi berperang kerana Rom telah kalah di medan tempur di Dabik dan A'maq di Syria ni dalam hadis. So mereka hanya pergi ke wilayah Konstantinopel ataupun Eropah Timur, mereka akan buka wilayah itu tanpa sebarang peperangan. Sebab tu Nabi kata mereka hanya datang dengan laungan tahlil dan takbir dan mereka membuka wilayah itu. Ni cerita dia, tuan-tuan. Dan siapa yang datang tu dari pasukan kaum muslimin tu? Hum min Bani Ishaq, kata Nabi. Mereka dari Bani Ishaq. Arab ke? Bukan. Apa makna Bani Ishaq? Memang orang Rom. Sebab orang-orang Rom memang dikenali sebagai Bani Ishaq. Kenapa? Kerana bangsa Rom itu asalnya datang daripada seorang lelaki bernama Rom yang merupakan keturunan Aisu bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Bangsa Rom asal tu daripada Rom tu adalah merupakan keturunan anak dari anak lelaki pertama Nabi Ishaq. Yaqub anak kedua yang menghasilkan Bani Israel. Abang Yaqub nama Aisyu. Dia ada seorang cucu cicit dia nama dia Rom yang menjadi induk bangsa Rom asal. Sebab tu Nabi kata nanti yang akan buka wilayah Konstantinopel atau Eropah Timur itu Bani Ishaq, maknanya orang Rom juga. Maknanya siapa kalau kita nak tengok pada hari ini? Kaum muslimin daripada kalangan orang-orang Rom, bukan orang Arab. Sebab Bani Ishaq memang jelas bukan orang Arab, tuan-tuan. Clear lah, ya? Baik, itulah peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Apa jadi Yahudi? Yahudi mestilah mengharapkan kekalahan. Dia pun tak tahu nak sokong siapa pada waktu itu. Ya, sebab sebelum tu Rom dan kaum muslimin berdamai bantai dia.
Sekarang Rom dengan kaum muslimin tengah berperang. Jadi dia pun, tapi harapan dia tu agak hancur lah, sebab dia tengok akhirnya kaum muslimin menang, kuasai pula Rom, kuasai pula empire Rom dan wilayah mereka. Tuan-tuan, apa jadi selepas tu dalam hadis? Selepas pembukaan Konstantinopel, apa jadi dalam hadis? Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Keluar ke mana? Okey. Keluarnya Dajjal di sini maksudnya, waktu tu Dajjal siapa? Dia penguasa bangsa Arab waktu itu. Tuan-tuan, Nabi pernah sebut apa yang Nabi lihat dalam mimpi. Aqrabu rajulin syabahan Abdul Uzza ibn Qatan, kata Nabi. Nabi memang dah pernah tengok dalam mimpi Dajjal tawaf di Kaabah dengan meletakkan kedua tangannya di atas bahu seorang lelaki, dan dia tawaf. Dajjal tawaf, tuan-tuan, jangan main. Tu Nabi tengok dalam mimpi. Nabi kata orang yang paling mirip dengan wajah dia adalah Abdul Uzza ibn Qatan. Siapa dia? Rajulun min Khuza'ah. Dia orang Arab, Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni duduk Mekah zaman Nabi. Ada tak orang nama Abdul Uzza ibn Qatan? Ada. Wa mata fil jahiliyah, dia mati di era jahiliyah. Tapi Nabi tengok muka Dajjal mirip dengan Abdul Uzza ibn Qatan. Maknanya dia muka apa, tuan-tuan? Muka Arab. Selamat kita orang Melayu. Jahat macam mana pun tak jadi Dajjal. Sebab Nabi kata Dajjal muka dia muka Arab. Waktu tu, waktu semua kejadian ini berlaku, hadirin sekalian, ya, Dajjal ada tempat. Dia penguasa bangsa Arab yang hilang kekuasaannya pada waktu itu. Apa dia buat? Akhirnya berlakulah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Apa maksud keluar Dajjal dekat sini? Dia keluar pergi kepada kaum Yahudi, bangkitkan kaum Yahudi langgar perjanjian damai. Sebab apa? Dia temper dah, dia marah. Apa sebab dia marah? Impian dia gagal dan dia melihat satu persatu kemenangan berlaku ke atas kaum muslimin. Betul lah Nabi sabda, tuan-tuan. Apa sabdaan Nabi? Sabda Nabi dalam satu hadis, yakhrujud Dajjal min ghadabih, kata Nabi. Nanti Dajjal tu dia keluar disebabkan oleh kemarahan dia. Nabi ada sebut. Dia marah. Dia pergi mana? Dia pergi kepada orang Yahudi. Di mana Yahudi? Di Israel hari ini. Cuma waktu tu baik, duduk dalam perjanjian, kalah perang. Tapi ada lagi negara, ada lagi tentera, ada. Siapa yang akan sambut dia, tuan-tuan? Kan dalam hadis sahih Muslim, yatma'u Dajjal sab'una alfan min Yahudi Isfahan. Nabi kata, dia akan disambut oleh 70,000 Yahudi Isfahan. Dia tak semesti jadi di Isfahan, Iran, ya, tapi Yahudi Isfahan, Yahudi klan Isfahan. Ada tak? Ada di Iran pula, di Israel. Dulu tok nenek dia orang tu duduk Isfahan, Iran. Migrate after 1950, duduk di Israel. Kenapa dia disambut oleh Yahudi Isfahan? Kenapa Yahudi lain mana? Yahudi Eropah mana? Ini kita punya expectation sajalah. Nabi tak sebut dalam hadis, tapi expectationnya kita boleh nampak, tuan-tuan, jangkaan dia. Yahudi Eropah ni dia ada dua kerakyatan. Belum pun Israel tu kalah, lari dah. Kalau dah kalah, lagi-lari. Dah yang tinggal Yahudi mana? Yahudi yang datang dari Middle East ni, Yahudi yang datang dari Yaman, Yahudi yang datang daripada Iran. Mereka tak ada tempat nak lari. Dia orang tak ada kerakyatan yang kedua. Kerakyatan dia orang Israel tu sajalah. Boleh jadi ini asbab yang menyebabkan tinggal mereka yang akan sambut, yang akan ikut Dajjal keluar. Apa dia buat? Bukan sikit punya kerja. Dia bawa orang Yahudi langgar perjanjian damai, kembali melakukan amukan ataupun kecamukan ketenteraan di Timur Tengah untuk mendapatkan balik kekuasaannya. Itulah saat di mana keluarnya Dajjal, tuan-tuan.
Begitulah. Apa jadi selepas tu? Senang je. Bila Dajjal keluar bawa tentera Yahudi, Allah terus sambut dengan Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan detailkan tentang keluarnya Dajjal selepas penaklukan Konstantinopel. Okey. Saya seboleh-boleh nak bagi betul-betul kita semua fahamlah. Kita tu menunggu Dajjal tu lain tu. Kita tu menunggu Dajjal dengan cara kita faham tu selama ini. Ya. Kan. Tak ada lah, dia tak ada dah. Akhir-akhir dia, macam mana nak cakap tuan-tuan, payah juga. Kita kena ada kefahaman yang betul lah dalam isu ini. Cerita akhir zaman ni Dajjal di Middle East, di Timur Tengah. Itu saja. Ya. Akhir Allah bagi juga dia menjadi seorang penguasa, berkuasa ke atas bangsa Arab, merosakkan tanah Arab. Setelah Nabi bersihkan 1400 tahun dulu, dia kembali membawa budaya-budaya fasik ke tanah Arab. Dia hidupkan balik, dia menguasai bangsa Arab, membawa fitnah yang besar kepada orang-orang Arab, ya. Tetapi impian dia untuk menjadi penguasa mutlak itu tak berjaya, gagal. Itulah yang akhirnya terpaksa dia keluar kepada orang Yahudi, menjadi penyelamat palsu bagi orang Yahudi. Orang Yahudi pun memang tunggu Mesiah penyelamat, kan? Dia jadi penyelamat palsu bagi orang Yahudi. Elok-elok orang Yahudi boleh duduk diam dengan perjanjian damai, akhirnya hancur terus, ya, kerana dibangkitkan oleh si penyelamat palsu, yakni Dajjal tu. Sebab tu kita baca end of story tentang Yahudi di Middle East ni berakhir dengan perang yang hingga mereka lari di balik Gharqad itu. Itu puncanya kenapa jadi macam tu, sebab langgar perjanjian damai setelah kekalahan mereka. Okey. Baik, jadi hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah panjang umur kita, kuliah Maghrib, Isnin, Ahad yang keempat kita akan detailkan tentang keluarnya Dajjal setelah penaklukan Konstantinopel. Saya cuba bagi kita semua kefahaman dengan saya akan seboleh-bolehnya membaca semua himpunan-himpunan hadis berkaitan dengan Al-Masihud Dajjal itu. Begitulah insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, apa yang penting bagi kita adalah hadis-hadis ini adalah merupakan hadis-hadis daripada cabang akidah. Kita membacanya kerana Nabi tinggalkan kepada kita, dan kita meyakini kejadian ini dengan suatu semangat dan harapan kita sempat melihat kemenangan-kemenangan yang Allah aturkan ini. Itu merupakan sebuah kebaikan sebenarnya untuk kita semua. Sebab apa Nabi bagi tahu kita ialah bagi generasi yang akan melihat perkara itu, sudah pastilah, ya, mereka akan melihatnya dengan sebuah keterujaan. Begitulah insya-Allah, ya. Tapi yang pentingnya Allah selamatkan kita daripada segala fitnah dan keburukan. Wallahu alam. Saya ingat sekadar itu dulu. Kita sambung insya-Allah kuliah yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.